Singapura merupakan negara yang kecil. Ia hanya berkeluasan 721.5 km persegi. Namun ia diiktiraf sebagai negara paling kompetitif dalam ekonomi global dan antara negara yang mempunyai pendapatan tertinggi di dunia. Populasi di Singapura dianggarkan sekitar 5.7 juta orang, menjadikannya antara 20 negara terkecil di dunia. Ekonominya sangat kukuh dan dianggarkan bernilai 364 bilion US dollar pada tahun 2018. Terdapat 183,717 jutawan di Singapura dan lebih 1,000 adalah sangat kaya. Ini bermakna purata gaji bagi di Singapura adalah antara tertinggi seperti di Jerman, Perancis dan Amerika Syarikat. Jadi, mari kita lihat bagaimana negara sekecil Singapura ini boleh menjadi kaya dan sangat maju. Kita mulakan dengan sedikit sejarah. Singapura moden didirikan pada abad ke-19 oleh seorang individu yang dikenali sebagai Sir Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk yang terdiri daripada Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah. Selepas keluar dari Malaysia pada tahun 1965 dan ketika itu Singapura tidak mempunyai apa-apa sumber asli seperti minyak dan gas yang boleh dijadikan pendapatan kepada negara. Ini menyebabkan Singapura terpaksa berjuang dan bekerja keras dalam tempoh 50 tahun selepas itu. Namun begitu, Singapura mempunyai sesuatu yang tidak boleh dibeli oleh mana-mana negara, iaitu lokasi. Singapura terletak di pertengahan jalan perdagangan yang terpenting, iaitu hubungan bagi Asia dan Eropah. Inilah yang menjadikan British sangat berminat untuk memiliki pulau kecil ini. Walaupun Malaysia, Thailand dan Indonesia juga mempunyai pengaruh terhadap laluan perdagangan ini, tetapi negara-negara ini tidak begitu berjaya. Kini, Singapura bersama-sama negara seperti Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan menjadi ASEAN Tiger. Bagaimana ini boleh berlaku? Kuncinya terletak kepada seorang pemimpin ikonik mereka, iaitu Lee Kuan Yew. Singapura bermula dengan pelbagai isu dan masalah seperti kekurangan rumah, migrasi dan pembangunan yang lembab. Pada waktu itu, Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura yang pertama adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengubah landscape ekonomi Singapura daripada negara dunia ketiga kepada negara maju. Antara polisi yang memberi kesan besar kepada ekonomi Singapura pada waktu itu adalah polisi perdagangan bebas dan tarif yang sangat rendah telah membawa kejayaan. Lee Kuan Yew adalah seorang individu yang bervisi besar. Beliau berhasrat ingin mengubah pulau kecil ini menjadi kuasa besar dalam ekonomi. Untuk menjayakan visi ini, beberapa pelan telah diwujudkan. Antaranya adalah menghapuskan rasuah dalam segala bentuk dan hasilnya berbilion dolar telah berjaya diselamatkan. Jika kita melihat GDP Singapura dengan lebih teliti, kita dapat lihat dua tempoh dan fasa yang berbeza. Pertama, lewat tahun 1980-an dan kedua, zaman milenium baru. Pada tahun 1985, Singapura berada di dalam fasa kemalaysiaan pertama selepas merdeka dan ia menyebabkan kerajaan Singapura membuat beberapa langkah. Antaranya, syarikat milik kerajaan seperti telekomunikasi diswastakan supaya lebih kompetitif. Beberapa dekad selepas itu, perkhidmatan industri seperti kewangan dan insurans pula dibebaskan. Langkah ini menjadikan GDP dalam perkhidmatan di Singapura pada tahun 1985 sebanyak 24% meningkat kepada 70% pada tahun 2017. Banyak syarikat multinasional mula menjadikan Singapura sebagai ibu pejabat atau headquarters.
Singapura muncul negara yang bejana ekonominya paling tinggi dari segi GDP berbanding negara ASEAN yang lain. Jadi, apakah faktor yang menjadikan Singapura menjadi negara maju dengan sangat cepat? Terdapat dua faktor yang besar, iaitu pengangkutan dan perniagaan. Pengangkutan. Pelabuhan Singapura diiktiraf sebagai pelabuhan kedua tersibuk di dunia dan memainkan peranan dalam ekspor berbilion setiap tahun. Pelabuhan ini menghubungkan lebih 600 pelabuhan lain di 123 negara. Pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan lebih 30 juta kontena. Lapangan terbangnya iaitu Changi Airport telah merekodkan seramai 65.6 juta penumpang pada tahun 2018 dengan sekitar 7,400 penerbangan setiap minggu. Perniagaan. Singapura diiktiraf sebagai antara negara yang paling mudah untuk melakukan perniagaan. Ini kerana terdapat pelbagai kelebihan yang wujud kepada pelabur maupun usahawan. Antaranya ialah pelepasan cukai, akses yang mudah kepada benua Asia dan beberapa polisi yang lain. Dengan semua ini, peluang kepada usahawan untuk berjaya sangat terbuka luas. Perniagaan boleh dimulakan kurang daripada 3 jam sahaja. Walaupun Singapura telah berjaya mentransformasikan daripada negara dunia ketiga kepada negara maju, tetapi adakah semua rakyat Singapura semuanya kaya? Mungkin tidak tepat jika jawapan yang diberikan adalah semuanya kaya. Alasannya adalah kerana kos sara hidup dan ketidaksamaan. Dalam tempoh 5 tahun terdekat ini, Singapura telah dinamakan sebagai bandar paling mahal dan mengalahkan New York serta London. Paling ketara adalah cukai terhadap kenderaan yang menjadikan Singapura negara paling mahal untuk memiliki kereta. Ia juga berada di tempat ketiga paling mahal untuk membeli pakaian. Namun begitu, barangan peribadi, peralatan rumah dan barangan domestik masih lagi rendah berbanding negara lain. Walaupun GDP Singapura tinggi, tetapi gaji purata bagi golongan pertengahan adalah sekitar 3,270 Singapura dolar atau sekitar 13,600 ringgit Malaysia. Bagi nilai ini, ia tidak mampu mengukuhkan kuasa membeli bagi golongan pertengahan di Singapura. Kesimpulannya, negara-negara lain terutamanya ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia harus mengambil peluang dalam meningkatkan ekonominya supaya ruang perbezaan dapat dikurangkan. Kita perlu melihat dari segi positif, terutamanya model ekonomi yang digunakan oleh Singapura ini untuk dijadikan inspirasi. Namun demikian, pembangunan ini perlulah seiring dengan peningkatan pendapatan rakyat. Dan akhir sekali, tidak boleh dinafikan, Singapura telah berjaya mengalahkan negara serantau dalam menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.